okey, laras bahasa ni saya rasa saya tak perlu bincang panjang lebar sebab laras ni memang dia biasanya dia soalan pun dia tak banyak soalan ditanya ialah laras bahasa ni. Maknanya dia cuma tanya apa ciri laras bahasa ataupun dia suruh awak bina laras bahasa sukan, laras bahasa, laras ekonomi. Ataupun dia bagi ciri, dia suruh awak bina, ataupun dia bagi awak bahasa tu, wacana tu yang dah siap wacananya, dia minta awak bagi ciri. Itu saja. Jadi awak kena menguasai ciri lah. Jadi saya rasa tak sempat nak bincang lagi panjang lebar sebab ini pragmatik ni belum lagi saya nak kongsi peribahasa ni. Yang ini memang dia terus saja. Kalau laras ekonomi, ekonomi. Laras sukan, tapi yang paling penting mesti ingat kalau laras sukan tu istilah khusus yang berkaitan dengan sukan. Kalau undang-undang juga sama, istilah khusus dalam bidang undang-undang. Kalau ekonomi juga istilah khusus dalam bidang ekonomi. Jadi contoh, okey dalam buku ada kan. Kalau undang-undang ada prima facie lah, ada apa plaintiff, pihak plaintiff. Jadi itu undang-undang. Siapa yang belajar syariah pun boleh tahulah kan. Kalau sukan macam main badminton tu, menggegar stadium. Maknanya bola bola mencecah jaring atau bola membolosi gawang lawan. Okey. Kalau agama, okey, agama ni dia masalah sikit sebab agama ni kalau soalan yang dikemukakan oleh MPM dia bagi wacana, dia cuma minta ciri saja. Sebab saya rasa sukar untuk soalan bagi ciri dia minta awak bina wacana. Sebab apa? Sebab ada pelajar bukan Islam juga mengambil bahasa Melayu. Jadi nanti masalah pula kepada pelajar bukan Islam untuk membina wacana laras agama. Jadi tak adil lah. Maknanya mungkin kalau dia nak tanya memang dia bagi petikan, awak bagi ciri saja. Tapi yang lain ni semua boleh. Contoh resepi ni selalu ditanya. Sukan ni pun selalu ditanya. Jadi tahun ini tak tahulah, mungkin undang-undang ke atau sastra. Sastra awak kena inilah sikit, berkreatif lah sikit. Bina ayat yang menggunakan bahasa-bahasa yang kreatif, bahasa yang berbunga-bunga. Contohnya bacalah petikan novel ataupun cerpen. Jadi boleh ambil lah bahasa-bahasa yang kreatif tu. Okey. Ini saya lajukan saja. Ini contoh laras undang-undang ada defendant, pihak plaintiff, nyatakan dua ciri. Okey, ciri mesti menggunakan istilah khusus dalam bidang undang-undang. Sebab plaintiff ni kita tak guna dalam ekonomi. Plaintiff kita tak guna dalam laras agama. Kita tak guna dalam laras sukan. Plaintiff ni khusus untuk bidang undang-undang je. Laras undang-undang saja. Okey. Jadi itu yang awak kena ingat, ciri yang pertama tu. Dia istilah khusus itu. Memang khusus dalam bidang undang-undang saja. Okey. Menekankan fakta. Fakta lah. Kalau undang-undang mesti fakta kan. Kes. Banyak kes mahkamah sekarang ni kan. Dia mesti ada fakta. Mesti ada bukti. Mesti ada hujah. Okey. Okey, ini yang pernah keluar lah. Dan satu lagi dia menekankan keterperincian dan kejelasan. Kalau dalam undang-undang mesti ada perincian. Mesti jelas. Dan biasanya ayatnya panjang-panjang. Ayat dalam undang-undang ni memang panjang lah. Dan ayat undang-undang juga dia menggunakan bahasa formal, dan ada satu lagi ayat undang-undang ni, bahasa undang-undang ni dia terbuka kepada tafsiran. Satu lagi ciri terbuka kepada tafsiran. Tafsiran ni maknanya hakim boleh tafsirkan macam ini. Hakim lain pula boleh tafsirkan lain. Oleh sebab itu kita ada sistem kita awak belajar dalam pengajian am dia ada mahkamah tinggi, ada mahkamah rayuan, ada mahkamah persekutuan kan. Contohnya apabila seseorang sudah dijatuhi hukuman bersalah, maknanya dalam mahkamah tinggi kalau dia didapati bersalah, okey, dia boleh merayu ke mahkamah rayuan. Dan pernah berlaku hakim mahkamah rayuan ia membatalkan keputusan hakim mahkamah tinggi.
Sebab apa? Tafsiran itu tadilah. Maknanya hakim dia boleh tafsir macam ini. Oh, orang ni tak sepatutnya kena denda sebab dia tak salah. Tapi hakim Mahkamah Tinggi kata bersalah. Jadi itu maksudnya. Satu lagi ciri laras undang-undang dia terbuka kepada tafsiran. Maknanya hakim juga ada tafsiran yang berbeza. Oleh sebab itu kalau katalah kalau Mahkamah Tinggi bersalah, Mahkamah Rayuan pun kata bersalah. Ada satu lagi mahkamah, Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan tu mahkamah yang terakhir. Kalau Mahkamah Persekutuan pun kata bersalah, maknanya memang salah. Tak boleh kata apalah, memang bersalah. Tapi berlaku kadang-kadang di peringkat rayuan boleh ditukar. Ataupun peringkat Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan keputusan yang sama salah, tapi keputusan Mahkamah Persekutuan kata oh tak salah, kita bebaskan. Jadi maknanya itulah dia, awak kena faham sistem perundangan, pengetahuan pengajian am itu gunakan dalam bahasa Melayu. Jadi saling berkait juga. Maknanya pengetahuan am dalam pengajian am tu boleh digunakan juga dalam bahasa Melayu. Dan sebenarnya bahasa Melayu ni kita kena guna banyak pengetahuan lain. Contohnya kalau laras ekonomi, orang yang belajar ekonomi dia lagi mudah faham lah. Laras sains, kalau dulu pelajar naik tingkatan 6 ni dulu tingkatan 5 nya dulu 5 sains, mesti lagi mudah faham. Jadi maknanya sebenarnya banyak ilmu yang kita boleh rangkumkan, boleh cantumkan dalam bahasa Melayu ni sebab dia merentasi kurikulum. Okey. Jadi makna bahasa Melayu kita bukan belajar morfologi, sintaksis, belajar ayat saja. Kita belajar macam-macam. Belajar retoriknya, belajar wacananya, belajar larasnya, belajar pragmatiknya kan. Okey. Ini saya lajukan sajalah.